Okey, baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung 10.1C. Okey, kalau kita tengok video sebelum ni 10.1B, kita berhenti kat sini. Di mana daripada gegelung wire berbentuk solenoid, kita mendapati medan magnet yang terhasil oleh solenoid adalah sama dengan medan magnet yang terhasil oleh bar magnet. Okey, ini menunjukkan bahawa solenoid dah boleh jadi macam magnet bar. Tapi, kalau solenoid kita belajar sebelum ni, dia pakai cardboard. Takkan nak pakai cardboard kan? Jadi kita buang cardboard ni. Okey, dah buang cardboard, kita nak buat apa? Kita buang cardboard, kita masukkan kita masukkan batang besi. Okey. Kita masukkan batang besi kat tengah-tengah ni. Jadi bila kita masukkan batang besi dekat tengah-tengah ini, kita dapatlah solenoid seperti gambar rajah ini. Okey. So solenoid inilah yang boleh digunakan untuk menarik logam seperti bar magnet yang biasa. Okey. Jadi hari ini kita nak fokus kepada solenoid sahaja. Okey, apa ciri-ciri solenoid, apa dia punya konsep pada solenoid. Okey, kita tengok terus soalan yang pertama. Rajah menunjukkan satu elektromagnet. Okey. Yang pertama, apakah itu elektromagnet? Ini soalan yang sangat glamour dalam tajuk elektromagnet. So, apa benda elektromagnet tu? Elektromagnet, jawapan yang paling ringkas yang kita boleh terima ialah magnet sementara. Ataupun temporary magnet in English lah. Okey, iyalah. Kita ada dua magnet. Satu magnet kekal, iaitu bar magnet. Jadi elektromagnet ialah magnet sementara. Itulah dia. Okey, B. Apa fungsi teras besi dekat dalam solenoid? Tadi kita masukkan teras besi dekat dalam solenoid tadi. Untuk apa? So, untuk soalan B ni untuk Untuk soalan B, apa fungsi teras besi dekat dalam solenoid? Untuk menumpukan okey, medan magnet dalam solenoid. Keyword dia ialah menumpukan medan magnet. Okey, itu fungsi batang besi dekat tengah-tengah solenoid tu, nak menumpukan dia. Dan bila kita letak batang besi ini, secara tak langsung sebenarnya kita telah menjawab soalan C. Berikan 3 kaedah lain meningkatkan kekuatan elektromagnet. Jadi, bila dia menumpukan medan magnet dalam solenoid, batang besi itu meningkatkan juga kekuatan elektromagnet bagi solenoid. Okey. Jadi, itu yang pertama Okey, letak batang besi ataupun kita letak teras besi dalam solenoid. Itu kaedah yang pertama. Bila dia menumpukan medan magnet, secara automatik dia meningkatkan kekuatan medan magnet. Yang kedua, apa kaedah lain? Tolong tulis. Okey. Kaedah yang kedua ialah kita meningkatkan ataupun menambah bilangan lilitan pada solenoid. Jangan lilit 2-3 kali je, lilit banyak kali. Lagi banyak kita lilit, lagi bagus, lagi kuat dia punya elektromagnet. Okey. Dan kaedah yang lain ialah meningkatkan arus. Okey. Arus besar, maka kekuatan elektromagnet dia pun besar. Okey. Itu soalan C. Laju tak? Okey, D. Teras besi digantikan dengan besi lembut, dengan teras besi lembut. Okey, apakah kelebihan teras besi lembut? Ni batang besi tadi yang kita gunakan dalam solenoid, tadi kita panggil teras besi. Sekarang ni kita guna teras besi lembut. Okey, teras besi lembut tu bukannya besi tu boleh lentur dah. Nama besi lembut itu kita panggil merujuk kepada kuantiti karbon dalam besi tu. Biasanya kalau besi lembut ni kuantiti karbon dia kurang. Jadi, apa kelebihan menggunakan teras besi lembut? Soalan ini sangat-sangat wajib kita hafal dia punya jawapan. Okey, teras besi lembut, jawapan dia ialah mudah dimagnetkan. Dan dinyah magnetkan. Okey, maknanya kalau kita guna batang besi biasa, boleh, tak ada masalah. Tapi isu dia ialah bila kita switch on, dia tarik logam, dia tarik pin. Tapi bila kita switch off,
dia masih lagi menjadi magnet. Dia tak hilang dia punya magnet. Itu kelemahan besi biasa. Tapi kalau besi lembut, okey, bukan besi tu lembut tetapi nama dia besi lembut. Bila kita switch on solenoid, dia jadi magnet. Sap, dia tarik. Bila kita switch off, prop, dia lepas. Nampak? Itu ciri-ciri besi lembut. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Tentukan kutub solenoid. Okey, kita sembang tadi. Ini ialah solenoid. Okey, kita lukis gambar sikit. Okey. Ini ialah solenoid. Dan bila ada positif negatif, ada arus, solenoid menjadi magnet bar. Dia sama macam bar magnet. Isu dia ialah bar magnet ada utara, ada selatan. Jadi kalau dah kata solenoid ini boleh menarik logam, maka boleh tak kita nak tentukan dia punya arah medan magnet? So jawapannya boleh. Macam mana? Ni, masih lagi menggunakan petua yang sama, iaitu genggaman tangan kanan. Ni. Kita pakai genggaman tangan kanan. Tangan kanan juga. Tapi dekat sini ibu jari. Ibu jari sama dengan utara ataupun adalah north. Okey, macam nak pakai? Tengok sini. Ini ialah magnet. Kita ada arus naik, arus turun. Dua arus ni tak penting. Yang penting ialah arus di tengah-tengah solenoid. Saya ulang sekali lagi. Arus naik, arus turun ni tak penting. Yang penting di tengah-tengah ni. So, bila arus sini naik, sini turun. Macam mana arus dekat tengah-tengah ni? Dia naik dekat belah belakang. Lepas tu dia pusing ke depan, maka arus kat depan turun. Dia semua turun. Turun-turun. Ni yang penting. Yang ni tak penting. Okey. Bila kita tengok yang ni arus dia turun, saya padam nampak? Kita nampak ni je. Okey. Kita nak guna jari kita. Ni. Nampak tak banyak ni? Banyak-banyak ni jari kita lah. So, ini batang marker ataupun solenoid tadi. Jadi kita ada dua cara nak pegang. Kalau kita tengok, kalau saya letak tangan saya macam gini, jari saya ni empat-empat ni semua arah ke atas. Sedangkan nampak ni, dia arah ke bawah. Macam mana nak bagi dia turun bawah? Nak pegang macam ni? Mana boleh. Jadi kita pusing belakang. Kenapa pusing belakang? Bila pusing belakang, walaupun tangan saya naik, tapi bila saya genggam, nampak? Jari saya semua turun. Nampak tak? Yang turun ni belah depan, bukan belah belakang. Belah depan kena turun. So nampak ni, depan ni semua turun. Dan bila semua turun, kita genggam. Nampak tak ibu jari? Ibu jari ke sebelah sana, bermaksud sini ialah N, sini ialah S. Itu je. Cara kita genggam batang solenoid tu. Sama ada bergenggam macam ni atau genggam macam ni, ikut arah current di tengah-tengah dia. Very simple. Okay, ini ialah soalan A. Nampak? Arus naik dekat sini, turun dekat sini. Betul? Okay, tengok soalan B. Okay, soalan B. Sama juga solenoid. Okay, relax. So, wire macam ni. Okay, positif dekat sini, negatif kat sana. Ni positif, negatif. So, arus naik sini, turun dekat sini. Okay, arus naik turun tak penting. Yang penting ialah arus dekat tengah-tengah. So, dia naik, dia pergi belakang, turun. Nampak? Bila turun, tangan kita macam gini. Nampak? Turun. Kalau macam ni, naik. Macam ni, turun. Semua turun. Nampak? Kuku saya semua turun. Di ibu jari kita ke sana, maka ibu jari mewakili utara. N, S. Nampak? Senang. Okey. Cuba tengok gambar C. Apa yang berubah dengan gambar B tadi? Cara kita gulung. Nampak? Bateri masih sama. Positif, negatif. Tapi cara kita gulung macam mana? Okey, ini depan, ni belakang. Nampak? Okey, positif tetap naik kat sini, negatif turun kat sini. Tapi tengah-tengah solenoid macam mana rupa dia? Kalau kita tengok tengah-tengah solenoid, naik, pusing belakang turun. Nampak? So yang penting tengah-tengah ni Yang ni saya padam pun tak apa, tak penting. Bila kita dah dapat macam ni, kita nak pegang batang marker macam mana? Pegang macam ni, tangan kita pegang depan ke pegang belakang? Pegang depan lah, sebab bila kita pegang depan, jari kita semua naik atas. Genggam.
Dan bila genggam, ibu jari kita mengarah ke kiri, iaitu sini N, sini S. Ibu jari kita ialah utara, north. Okey. Dah. Jadi sebelum kita jawab soalan nombor 3 ni, mari kita tengok video sikit. Video tentang apa? Macam mana kita nak buat elektromagnet. Okey. Nampak tu? Ada bateri, ada pin. Ni. Ini ialah ni batang besi yang saya lilitkan dengan wire. Okey, jadilah macam solenoid. Okey. Nampak? Tak menarik pun logam tak menarik pin. Jadi bila saya sambungkan ke bateri, maknanya ada arus mengalir dalam solenoid ni, okey. Terus dia menjadi elektromagnet. Bila dia jadi elektromagnet, dia bolehlah menarik logam. Nampak? Banyak dia boleh tarik pin tu, nampak? Dan bila saya cabut, nampak? Off, turun balik. Okey. Bila pasang balik switch ataupun pasang balik wire, okey, nampak? Saya tak pasang, tak tarik apa-apa. Bila saya pasang, boleh tarik. Nampak? Sangat clear video ni. Okey. So, patah balik. Mana tadi soalan? Okey. Soalan kita yang terakhir. Apakah yang diperhatikan apabila switch dihidupkan? Okey, ini biasanya soalan objektif. Apa yang diperhatikan? Kita lukis dulu solenoid. Okey. Yang penting apa tadi bila jumpa solenoid? Dia punya arah arus dekat tengah-tengah ni. Dia dah bagi arah arus naik. Okey. So, bila kita dah tahu arah arus dia naik, kita tentukan dulu medan magnet bagi solenoid. So, ini ialah apa kita punya solenoid. Current naik atas. So, jari kita semua naik atas dan genggam. Okey, kita dapat north dekat sini. NS. Nampak? Bila dah dapat NS kat sini, barulah kita tengok soalan. Soalan dia dekat tepi ni ialah NS, sebelah sini ialah SN. Ini magnet P, ini magnet Q yang digantung dengan tali. Okey. Jadi tengok sini. Bila kita switch on, ini jadi N, ini jadi S. So N jumpa dengan S. Tarik ke tolak? So magnet P akan tertarik ke solenoid, manakala magnet Q, S jumpa S, menolak, akan menjauhi solenoid. Nampak? So itulah dia tutorial kita 10.1 C tentang solenoid. Okey, saya harap membantu. Sekian, terima kasih.